daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, iqra'ul Quran. Nabi kata, bacalah Quran. Tuan, Nabi SAW dia cukup ambil berat tentang hal baca Quran. Maka dalam hadis ni Nabi SAW kata, iqra'ul Quran. Hendaklah hampa semua banyak baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata, kerana sesungguhnya siapa yang rajin baca Quran, apatah lagi orang yang hafal Quran, di hari kiamat esok, Quran akan mai kepada orang yang baca dia, Quran akan mai kepada orang yang hafal dia, dalam keadaan dia menjadi syafi', dia menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang itu. Kalau kita boleh wajibkan diri kita, kita komit setiap hari baca Quran, 2 muka setengah. Lepas subuh baca Quran, 2 muka setengah kita baca, insya-Allah dalam 8-9 bulan sekali khatam. Siapa yang boleh buat benda ni, Nabi kata, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Di hari kiamat esok, Quran mai dan dia menjadi pemberi syafaat. Pemberi syafaat maksudnya bagi pertolongan. Waktu kita susah, waktu tu dia tolong kita. Iqra'u az-Zahrawaini. Nabi kata, kalau boleh banyakkan membaca 2 surah yang disebut oleh Nabi dengan nama Az-Zahrawaini. Apa dia surah yang dikatakan Az-Zahrawaini ini? Nabi kata Al-Baqarah. 1 Al-Baqarah, dan yang kedua wa surat Ali Imran, dan surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير. Nabi kata, kerana 2 surah ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, siapa yang rajin duk baca 2 surah ini, di hari kiamat esok dia akan mai kepada orang yang rajin baca dia seperti 2 tumpuk awan. Quran ini akan mai dalam rupa bentuk ghamamatani, dalam bentuk ghamam. Ghamam ni maksudnya kepulan awan. Dia akan mai Al-Baqarah 1 kepui awan, Ali Imran 1 kepui awan. Di padang mahsyar, di waktu manusia duduk di tengah panas terik, matahari duduk sejengkal atas kepala. Nak abang tak reti tuan-tuan, yang kata sejengkal atas kepala ni tak usah tanya macam-macam. Begitu Nabi habaq, begitu kita beriman, sudah. Yang pentingnya padang mahsyar ini tempat panas. Dalam keadaan panas itu, siapa yang membaca Al-Baqarah, siapa yang membaca surah Ali Imran, 2 surah ni akan mai dalam bentuk ghamam, dalam bentuk kepulan awan. Dia mai dan dia meneduhi orang yang membaca dia. Au ka'annahuma ghayayatani. Nabi kata, ataupun dia mai dalam bentuk naungan. 2 naungan, 2 teduhan. 1 naungan Al-Baqarah, 1 naungan Ali Imran. Dia mai, dia menaungi kita. Dia meneduhkan kita daripada panas mahsyar itu. Au ka'annahuma firqani min tayr. Nabi kata, ataupun dia mai dalam bentuk burung 2 kawan. Burung kalau dia mai sekelompok, dia panggil sekawan burung. Dia mai dalam bentuk 2 kelompok burung, 2 kawan burung, yang burung ini menaungi orang yang membaca Al-Baqarah dan membaca Ali Imran masa dia atas dunia. Dia mai, dia memayungi kita
di mahsyar yang panas itu. Nabi kata, iqra'u surat Al-Baqarah. Nabi kata, hendaklah hampa banyak baca surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Nabi kata, maka sesungguhnya siapa yang rajin baca Al-Baqarah, itu barakah bagi dia. Sebab tuan-tuan, kita dalam budaya kita orang Melayu, bila kita masuk rumah baru, kita baca Yasin. Tapi sebenarnya hak bagusnya baca Al-Baqarah. Pasal apa? Ini satu. Sebab Al-Baqarah itu Nabi kata, fa inna akhzaha barakah. Barang siapa yang mengambilnya, maksudnya yang membacanya, dia mendapat barakah. Kalau di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah, di rumah itu ada barakah. Wa tarkaha hasrah. Nabi kata, siapa yang meninggalkan daripada baca Al-Baqarah, dia menyesal di hari akhirat esok. Nabi kata, siapa yang di atas dunia tidak pernah membaca Al-Baqarah, dalam rumah dia tidak pernah membaca Al-Baqarah, barang siapa yang macam ni, di hari akhirat esok hasrah, dia jadi manusia menyesal. Pasal apa? Pasal Al-Baqarah ini satu, dia menjadi peneduh kita di mahsyar. Lagi satu, dia memberi barakah kepada kita masa di atas dunia. Bahkan kata Nabi SAW, wala tastati'uhal batalah, dan tidak mampu al-batalah, ini maksudnya tukang sihir. Tidak mampu tukang sihir untuk nak menyihir orang yang membaca Al-Baqarah itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, ini hadis sahih. Jadi tuan-tuan, walaupun kita dah duduk rumah 10 tahun dah, walaupun kita dah duduk rumah tu dah 15-20 tahun dah, masih tidak terlambat baca Al-Baqarah di dalam dia. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalam dia, Nabi SAW kata rumah itu ada barakah. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalam dia, penghuni rumah itu tidak menyesal di hari akhirat esok. Dan lebih penting daripada itu ialah orang yang mengamalkan Al-Baqarah di dalam hidup dia. Nabi SAW kata, tidak akan dapat dikalahkan dia oleh tukang-tukang sihir. Maknanya dia selamat daripada kena black magic.